Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Saya nama saya Faris bernama matrik 10 DLS 21F2004. Pada hari ini, saya dan rakan kepala saya ingin membentangkan tugasan subjek MPU 21032 Penghayatan dan Peradaban yang dikendalikan oleh Tuan Suhaimi bin Ismail. Kami ditugaskan untuk membentang soalan 6 yang diberikan iaitu isu dalam masyarakat kontemporari. Berikut ialah paparan tentang isi kandungan serta ahli kumpulan saya iaitu terdiri daripada seramai 5 orang. Buli ialah perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang yang tertentu yang dapat dilihat berkeadaan lemah berbanding dengan si pelaku. Budaya membuli dapat berkembang dalam konteks di mana pun manusia saling berinteraksi. Jenis-jenis buli. Buli fizikal melibatkan pukul, memukul, memeras ukut, menampar, menendang, menarik rambut, menolak, mencubit atau sepatah rajang hingga menyebabkan kecederaan. Paling ganas boleh menyebabkan kematian. Buli mental lebih kepada ejek mengejek. Jika nama pelajar atau nama bapa pelajar agak luar biasa, maka itu akan dijadikan bahan ejekan pelajar senior yang membuli. Sungguh pun kes buli jenis ini kurang mendapat perhatian media massa. Ia sebenarnya serius berlaku di sekolah. Buli lisan. Buli lisan dilakukan dengan percakapan seperti mengusik atau menghina, menyebarkan kabar angin, fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Ini adalah jenis buli yang paling biasa berlaku. Cyberbullying. Cyberbullying berlaku ketika seseorang menggunakan platform media sosial atau jenis teknologi lain untuk menargetkan mangsa mereka dan menghantar ancaman, makna, komentar atau gambar kasar kepada mereka atau postkan pada profil mereka. Buli berkaitan hubungan. Buli yang dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang berasa terpinggir atau ditolak seperti dengan keengganan untuk bercakap dengan seseorang atau mengalahkan orang lain untuk membuli dalam beberapa cara. Buli berkaitan hubungan adalah perkara biasa di kalangan belia, terutamanya kepada kanak-kanak perempuan. Seterusnya ialah isu buli di institusi yang mengakibatkan kematian. Contohnya kes kematian Kadet Laut UPNM Zulfarhan Osman, 21, akibat didera oleh beberapa rakan universiti selepas dituduh mencuri komputer riba milik rakannya, menimbulkan persoalan tahap keselamatan di institusi pengajian tinggi. Zulfarhan Osman meninggal dunia di hospital sedang dengan kesan lebam dan melecur di bahagian dada, tangan dan kaki dipercayai akibat ditekap dengan setrika wap. Susulan kematian Zulfarhan, seramai 36 penuntut UPNM dan Universiti Tenaga Nasional UNITEN ditahan untuk membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Selepas siasatan, 9 penuntut UPNM didakwa atas pertuduhan membunuh, persubahat, membunuh dan mencederakan Zulfarhan dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 14 hari bermula 29 Januari depan untuk perbicaraan kes. Selain itu, Nabi 18 tahun dibuli dan dipukul dengan kejam oleh sekumpulan remaja di Jalan Kaki Bukit, Georgetown, Pulau Pinang sehingga mati. Otak selain mengalami kecederaan di bahagian tubuh dan meninggal dunia selepas 5 hari koma di rawatan rapi Hospital Pulau Pinang. Susulan kes itu, 4 remaja termasuk pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 dihadapkan Mahkamah Majistri Georgetown atas tuduhan membunuh Navin dan 11 Januari ditetapkan untuk pengurusan kes berkenaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farisha Akilah binti Nizam, nombor kad matrik 10 DLS 21F2006. Hari ini saya ingin membentangkan tentang 2 faktor berlakunya masalah buli dan 2 kesan buli kepada mangsa. Faktor yang pertama ialah kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak. Ia bermaksud kekurangan kasih sayang atau perhatian apabila di rumah akan memberikan tekanan kepada seorang anak muda kerana tiada tempat mengadu dan kemahuan untuk melepaskan tekanan dengan membuli seseorang. Seperti ibu bapa yang mengambil dadah dan sering bergaduh di rumah membuatkan anak muda melepaskan marah kepada orang luar. Ibu bapa juga terlalu memanjakan anak dan tidak menegur kesalahan anak sehinggakan anak merasakan perbuatannya tidak salah. Faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya.
Gejala ini dikatakan berpunca daripada pengaruh rakan sebaya kerana pada zaman ini, remaja lebih mengutamakan rakan sebaya dalam kehidupan mereka. Kejadian membuli melibatkan sekumpulan remaja dan biasanya usia mereka adalah sebaya. Tekanan rakan sebaya akan mendorong remaja terpengaruh untuk mengikut tingkah laku rakan mereka. Wujudnya rakan sebaya ini daripada keluarga yang terlepas pandang anak-anak mereka. Rakan sebaya juga mengajar membuat perbuatan yang negatif seperti mengambil dadah untuk menenangkan fikirannya. Dua kesan buli kepada mangsa terbagi kepada dua, iaitu kesan mental dan kesan fizikal. Kesan mental bermaksud mangsa mengalami masalah kemurungan. Jika tidak diatasi, mangsa mungkin cuba ingin membunuh diri kerana tertekan. Selain itu, mangsa juga menjadi seorang pendendam. Malah, statistik yang pernah dikeluarkan oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat mendapati kira-kira 71% pelajar yang terlibat dalam aksiden menembok di sekolah di negara itu pernah menjadi mangsa buli. Sebagai contoh, Amin Al-Hadi menyatakan kesan jangka panjang kejadian buli ini kepada mangsa adalah meliputi pelajaran, sosial dan emosi. Mangsa sering merasakan bahawa diri mereka merupakan punca kepada situasi buli yang dihadapi oleh dirinya ini. Anggapan ini memberi impak kepada harga diri mereka dan seterusnya menyebabkan mereka mengalami tekanan dalam hidup. Kesan seterusnya ialah kesan fizikal. Kesan fizikal ini melibatkan kecederaan pada anggota tubuh badan sama ada kecederaan kekal atau sementara. Malah, lebih parah lagi, kecederaan sehingga mendatangkan kematian. Seperti kes pada tanggal 29 Mac 2004, seorang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Agama Negeri Sembilan mati akibat mengalami kecederaan yang serius di kepala, usus dan hati selepas dibelasah sekumpulan 8 pelajar senior di asrama sekolah itu. Antara contoh lain, kes kematian kadet laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain, 21 tahun, akibat didera oleh beberapa rakan universiti selepas dituduh mencuri komputer riba milik kawannya. Zulfarhan Osman meninggal dunia dengan kesan lebam dan melecur di bahagian dada, tangan, kaki yang dipercayai akibat ditekap dengan setir kawat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Cikgu Khadijah binti Wahid Safa dengan bernombor matriks 10DLS 21F2041. Saya akan memperjelaskan persoalan yang terdapat pada paparan di atas, iaitu 3 peranan masyarakat dengan komuniti bagi mengatasi isu buli yang tidak beretika ini. Pertama ialah pihak komuniti juga harus berganding bahu dengan pihak yang berkuasa tinggi dalam usaha untuk membendung isu buli yang tidak beretika ini. Ini bermakna jika berlakunya kes buli atau menjadi mangsa, pembuli seharusnya memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak yang sepatutnya dengan kadar yang segera supaya masalah itu dapat diatasi demi kesejahteraan komuniti yang lebih terjamin dan selamat. Ketiga ialah pihak yang terlibat dengan media cetak dan media massa. Pihak ini sedikit sebanyak dapat menjalankan fungsi maupun peranan yang penting bagi mengelakkan isu buli ini dari terus berlaku. Ia juga dapat menyebarkan maklumat tentang keburukan dari segi tingkah laku buli melalui penglibatan agensi-agensi yang berkaitan dengan komuniti setempat. Kolaborasi pihak ini dengan agensi yang berkaitan adalah perlu, sebagaimana seperti pihak PDRM, unit pengurusan psikologi setempat, bagi membantu meningkatkan statistik penurunan isu buli di negara ini. Untuk soalan seterusnya, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Saya Nur Syahidah binti Muhammad Salih, nombor matrik 10DLS 21F2043. Saya ingin menjawab soalan D, iaitu huraikan 3 contoh cabaran pemerkasaan akhlak di kalangan remaja masa kini. Cabaran yang pertama berlaku di kalangan remaja adalah cabaran daripada media massa dan media sosial. Bagaimana media massa telah mempengaruhi kalangan remaja? Bahan-bahan daripada luar negara telah mempengaruhi kalangan remaja, iaitu daripada iklan-iklan yang negatif. Dunia digital moden telah membawa anjakan paradigma tetapi telah disalahguna oleh kalangan remaja.
seperti yang berlaku di masa kini. Semua perkara mahu diviralkan. Terusnya, yang berlaku di kalangan remaja ialah cabaran daripada ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil telah mempengaruhi kehidupan. Barang meningkat menyebabkan di kalangan remaja hidup dalam tekanan kerana ibu bapa tidak dapat memenuhi kehendak mereka. GST telah banyak membebankan rakyat kerana rakyat terpaksa menanggung kos membayar GST. Seterusnya, cabaran di kalangan remaja ialah cabaran pengurusan masa. Di kalangan remaja, banyak menghabiskan masa mereka di dalam alam maya. Telah berlaku sekarang, ibu bapa memberikan telefon bimbit kepada anak-anak. Kalangan remaja banyak menghabiskan masa mereka dengan menonton video, bermain game dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Dalam kalangan remaja, remaja perlu pandai menguruskan masa mereka. Sekian sahaja dari perbincangan kami. Apa yang dapat saya simpulkan, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah buli ini. Jika diteliti secara telus, punca-punca berlakunya kes buli ini kerana sikap manusia itu sendiri, di mana mereka kurang pegangan agama serta kasih sayang. Jika semua perkara ini dititik beratkan, nescaya masalah buli ini dapat dibendung serta diatasi di Malaysia dan negara ini dapat membentuk satu masyarakat yang berdisiplin serta baik. Sekian, terima kasih.